salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Sabtu 3 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan berikut paparan utama petang ini. Penerima tidak perlu pulangkan semula tablet peranti siswa keluarga Malaysia. Program jualan murah keluarga Malaysia @didagang manfaatkan 100,000 perniagaan tempatan. Saudara, lintas langsung dari Sarawak dan Sabah mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bangga dengan semangat perpaduan, kenegaraan dan cintakan negara yang dipamerkan seluruh rakyat sewaktu sambutan Hari Kebangsaan 2022 pada 31 Ogos lalu. Seri Paduka turut menzahirkan rasa sukacita dan setinggi penghargaan kepada rakyat yang datang memenuhi lokasi majlis dan kawasan sekitar untuk menyertai dan secara berdisiplin menonton sambutan hari bersejarah itu yang mana dilaporkan melebihi jangkaan 50,000 orang. Menerusi satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka berharap semangat tersebut secara langsung mencerminkan lagi keakraban rakyat pelbagai kaum yang memperkukuh lagi keharmonian negara. Al-Sultan Abdullah juga menzahirkan harapan agar ia dipamer dan diteruskan dalam memperingati dan meraihkan Hari Malaysia pada 16 September ini. Selain itu, Datuk Ahmad Fadil berkata, Seri Paduka amat kagum menyaksikan persembahan semua kontingen agensi kerajaan dan murid sekolah yang telah mengambil bahagian di majlis tersebut. Beliau kemudian memaklumkan Seri Paduka menzahirkan ucapan tahniah dan setinggi penghargaan kepada kerajaan dan semua peserta serta penganjur, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga pengerusi Jawatankuasa Penganjur Tan Sri Anwar Musa. Kerajaan bersetuju memberikan tablet peranti siswa keluarga Malaysia kepada penerima inisiatif itu tanpa perlu memulangkannya semula. Perkara tersebut diumum Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pelancaran inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Justru pada hari ini, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberikan terus tablet berjenama ini kepada penerima peranti siswa. Jadi tak perlu pinjam, tak perlu pulang balik, kerajaan bagi terus kepada penerima-penerima peranti siswa. Keputusan itu diambil atas cadangan yang dibuat dalam sesi pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bersama Wakil Majlis Perwakilan Pelajar pada 15 Ogos lalu. Pemberian peranti berkenaan sebagai penghargaan dan diharapkan menjadi pemangkin bagi penerima untuk belajar bersungguh-sungguh sehingga mendapat keputusan yang cemerlang.
Program jualan murah keluarga Malaysia di Dagang JMKM di Dagang yang dilancarkan hari ini memanfaatkan 100,000 perniagaan tempatan dengan jangkaan jualan kasar melebihi 1.5 bilion ringgit dijana menerusi 5 juta transaksi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, menerusi kempen program itu, 17 rakam platform digital akan menawarkan promosi dan insentif mampu beli kepada rakyat Malaysia bermula bulan ini hingga Disember depan. Kita telah menetapkan, jawatankuasa telah menetapkan pembelian online ini hanya untuk warga negara sahaja. Yakni mereka perlu memasukkan data kewarganegaraan, yakni IC. Pada pembelian diskaun ini hanya untuk warga negara sahaja. Dan satu transaksi dihadkan kepada RM500 untuk mendapat RM100 nilai diskaun. Tujuannya supaya lebih ramai orang dapat menerima kemudahan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran jualan murah keluarga Malaysia di Dagang di Plaza Shah Alam, Selangor. Kempen merupakan sebahagian inisiatif Belanjawan 2022 dan JMKM di Dagang bersama rakam platform digitalnya akan menyalurkan sokongan kewangan bernilai RM300 juta kepada perniagaan tempatan melalui pelbagai platform e-dagang dan e-bayar yang bertujuan menambah baik keupayaan jualan serta pendapatan mereka. JMKM di Dagang kesinambungan program yang telah dilancarkan termasuk jualan murah keluarga Malaysia, jualan murah rangkaian koperasi dan jualan murah at campus yang dilancarkan Ogos lepas. Baik, dalam perkembangan lain, kerajaan akan memastikan pelaksanaan 5G berjalan mengikut perancangan meskipun dua pengendali rangkaian muda alih MNO mengambil keputusan untuk tidak mengambil kepentingan dari Digital Nasional Berhad DNB. Menurut Tan Sri Anwar, susulan penarikan dua syarikat tersebut, rundingan dengan 4 lagi MNO akan diteruskan dan dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu. Kita mengekalkan timeline perancangan yang sedia ada, yakni roll out seboleh-bolehnya pada bulan ini, walaupun kemungkinan rundingan kalau sampai akhir September, awal Oktober kena ada roll out. Saya tidak mahu bertangguh dan saya tidak mahu kerana 1-2 syarikat mengubah pendirian rancangan kerajaan roll out 5G tergendala. So kita on track, kita kekalkan on track. Saudara, Pusat Sokongan Sosial Setempat Bergerak PSSS Mobile at KPWKM antara perkhidmatan yang disediakan di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kedah. Pusat rujukan kepada kumpulan sasar seperti wanita, kanak-kanak, keluarga, warga emas dan orang kurang upaya OKU itu membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan kaunseling secara percuma. Laporan lanjut, kita bersama Nur Hidayah Anwar di sana. Dayah, silakan. Baik ujian personaliti, minat kerjaya, penilaian kesejahteraan mental antara konsultasi dan advokasi yang disediakan secara percuma menerusi Pusat Sokongan Sosial Setempat, kendalian Yayasan Kebajikan Negara YKN di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Bagi mengulas mengenai perkhidmatan yang disediakan ialah bersama saya ialah kaunselor YKN Encik Adam Faris Muhammad Azin. Jadi Encik Adam, apa fungsi pusat PSSS ni? Fungsi utama Pusat Sokongan Sosial Setempat adalah menyediakan perkhidmatan kaunseling oleh kaunselor berdaftar kepada orang ramai dan khususnya dalam program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini untuk rakyat Kedah. So, orang ramai yang ingin bertemu dengan kaunselor berdaftar dan ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling dan psikologi yang profesional daripada PSSS boleh hadir ke Trak Bergerak PSSS dan mendapatkan perkhidmatan satu, sesi kaunseling dan bimbingan. Yang kedua adalah penilaian psikologi ataupun penilaian kesejahteraan mental dan spiritual. Dan yang ketiga, konsultasi dan advokasi yang merangkumi isu-isu berkaitan dengan penderaan kanak-kanak, pengabaian warga emas, kebajikan, gelandangan, mangsa bencana dan banyak lagi. Jadi dari segi kes yang dikendalikan oleh pusat ini sendiri, bagaimana? Adakah
peribadi mereka yang datang ke sini akan dirahsiakan? Betul. Butiran peribadi klien akan dirahsiakan selaras dengan etika kerahsiaan yang dipegang oleh kaunselor berdaftar. Also, orang ramai tidak perlu khawatir dan risau berkenaan dengan butiran peribadi mereka. Sebab yang penting adalah kita nak beri sokongan emosi, maklumat, penerangan dan mempromosikan PSSS kepada orang ramai. Jadi, etika kerahsiaan akan dipertahankan, dipegang oleh kaunselor-kaunselor berdaftar kami. Jadi di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kedah ini, di mana boleh mendapatkan perkhidmatan ini? Reruai ini terdapat di mana? Baik. Khususnya dalam program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, orang ramai boleh datang ke Terak Bergerak PSSS. Selepas daripada ini, orang ramai masih boleh berjumpa dengan kaunselor. Bawah Kementerian Wanita sendiri, kita ada kaunselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat, bawah Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga dan juga Jabatan Pembangunan Wanita. Selain daripada itu, Pusat Kesihatan Daerah juga ada menyediakan seorang kaunselor untuk orang ramai dapatkan perkhidmatan kaunseling dan psikologi. Maksudnya orang ramai boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital dan minta untuk berjumpa dengan kaunselor secara temu janji. Dan ada juga perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor-kaunselor freelance. Dan last but not least, kalau orang ramai belum bersedia untuk berjumpa secara bersemuka, boleh telefon talian kasih 15999 dan bercakap dengan kaunselor berdaftar secara dalam talian. Baik, terima kasih Encik Adam, dan itu saja laporan dari saya, JAKM Negeri Kedah di pekarangan Stadium Darul Aman. Bagi yang ingin mendapatkan berbagai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan, antara perkhidmatan yang mendapat sambutan ialah kompaun pengurangan saman trafik yang disediakan oleh PDRM. Jadi sehingga pukul 9 malam ini masih dapat berkesempatan datang ke pekarangan Stadium Darul Aman. Baik, terima kasih Dayah langsung dari JAKM Kedah. Baik saudara, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memerlukan kapal tempur baharu untuk penugasan mempertahankan kedaulatan perairan negara. Panglima Armada Barat Laksamana Madya Datuk Abu Bakar Muhammad Aziz berkata, ini kerana jumlah sedia ada tidak mencukupi. Selain hampir 75% kapal milik TLDM ketika ini sudah berusia lebih 40 tahun. Di high operation tempo requires kita untuk sentiasa menyenangkan kapal dengan segera, oleh kerana satu, kapal kita dah agak berumur dan kita memerlukan kapal yang baru, dan yang kedua, jumlah kapal yang kita kendaki sebenarnya dengan yang sedia ada ni tidak mencukupi untuk kita mengawal kedaulatan negara kita, dan juga suatu hari jika terdapat konflik untuk kita mempertahankan kedaulatan dan juga kepentingan negara kita. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan kepulangan kapal diraja KD Lekir yang selesai menyertai eksersis Rim of the Pacific RIMPAC 2022 di Kepulauan Hawaii, Amerika Syarikat. Baik, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Saksikan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu amaran yang berkuat kuasa. Pada ketika ini, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama di dua kawasan. Yang pertama di kawasan perairan Phuket, yang mana amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 4 September 2022. Tetapi bermula pada esok 4 September, amaran ini melibatkan dua bahagian, melibatkan di kawasan perairan Condor dan juga di bahagian Reef North, yang mana amaran ini akan bermula esok sehingga ke 5 September 2022, dan harus diingatkan kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekas laut kerana pada tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam, dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan juga peka dengan ramalan dan juga amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa.
Pada ketika ini, seperti diramalkan, hujan beserta ribuan petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di bahagian selatan. Di negeri Sembilan dan juga Melaka, buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Di negeri Johor pula, hujan di satu tempat masih lagi berlaku di bahagian timur yang melibatkan di daerah Mersing. InsyaAllah hujan yang berlaku ini akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di bahagian timur di negeri Selangor, dan kita jangkakan hujan ini akan beransur reda dan ianya akan bergerak menghala ke arah timur yang melibatkan di negeri Pahang. Dan bagi di negeri di utara seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu, jadi hujan-hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini juga diramalkan hujan berserta petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian. Di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, hujan kini sedang berlaku di Limbang, Miri, di bahagian Kapit, Mukah, Sibu, Betong, Seri Aman. Dan hujan-hujan yang berlaku ini akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di bahagian barat di negeri Sarawak, buat masa kini Alhamdulillah dalam keadaan yang agak mendung. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Pada kini tiada hujan yang berlaku dalam keadaan yang agak mendung. Seperti biasa, jika anda ingin mendapatkan maklumat yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, seperti kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai kedah pamer kementerian program bawa faedah. Sukan layak jualan AJN dan barang murah. Kami bekerja jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam di Pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bertemu kembali. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang, Hospital Seri Aman 2 kini beroperasi secara berperingkat. Perinciannya kita bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Terima kasih Azam. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kebocoran dokumen di mahkamah yang dilakukan oleh penjawat awam boleh diambil tindakan jika ia melibatkan bukan hakim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan terdapat perundangan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan untuk mengambil tindakan disiplin tertentu. Saya cukup yakin pihak kerajaan melihat perkara ini dan peka dengan perkara ini. Perkara yang sebenarnya tidak patut berlaku, telah berlaku.
Tetapi itulah keadaan yang sekarang ini, bahawa keciciran ni kerap berlaku kita dengar. Justru beliau berharap semua pihak agar bersifat bertanggungjawab dan tidak menjadi masalah kepada satu-satu badan, terutamanya kehakiman. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di program semalam di Santubong Kuching. Program melibatkan lawatan 13 penuntut dari Universiti Bahasa Asing Tokyo ke Sarawak selama 5 hari untuk memahami bahasa dan budaya masyarakat berbahasa Malaysia bersama penduduk di kampung tersebut. Terdahulu dalam ucapan program tersebut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mengingatkan tentang kepentingan mempelajari bahasa asing utama dunia seperti bahasa Inggeris dan Mandarin. Beliau turut memuji langkah kerajaan negeri yang menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran negeri yang secara langsung memudahkan pengenalan Sarawak kepada dunia. Saudara, penantian hampir 7 tahun penduduk di bahagian Sri Aman untuk menikmati kemudahan kesihatan yang lebih baik dan selesa akhirnya tercapai. Hospital Sri Aman 2 kini telah beroperasi secara berperingkat bermula Khamis lepas 1 September. Baik, ikuti laporan yang disediakan Rosita Ampung. Sangat gembira lah sebab hospital baru lah. Dulu lama sempit, sekarang ni dah besar lah. Gagal laban bisa diberi perintah hospital baru. Udah lama kita di hospital lama dia. Terletak di Jalan Bayu atau berhampiran Kompleks Kerajaan Persekutuan Kejatau, Hospital Sri Aman 2 siap sepenuhnya pada Julai lalu dengan nilai kontrak RM182.2 juta. Pelaksanaannya mengambil masa selama 6 tahun 7 bulan dengan tarikh pemilikan tapak pada Oktober 2015. Pengoperasian hospital ini yang mempunyai 108 katil dijangka mampu mengurangkan kes rujukan ke Hospital Umum Sarawak selain bakal berfungsi sebagai hospital kluster bagi kawasan Tenggara Sarawak. Kluster Sarawak Tenggara merangkumi Hospital Sri Aman dan juga Hospital Betong. Jadi dengan adanya fasiliti yang baru, fasiliti kebakaran yang lebih banyak di Hospital Sri Aman, kita harap pesakit-pesakit dari Hospital Betong juga tidak perlu di-refer, tidak perlu dirujuk ke Hospital Umum Sarawak maupun ke Hospital Serikit dan Sibu. Fasa pertama pengoperasiannya melibatkan pembukaan Jabatan Kecemasan dan Trauma, klinik bakar, farmasi, patologi, radiologi, wad pesakit dalam dan beberapa unit lagi. Sangat bersih dan cantik dan selesa lah untuk pesakit lah, untuk orang-orang yang datang berubat sini. Staf pun mesra dengan pesakit, and then bagi ubat pun sungguh cepat. First time masuk hospital tu, alhamdulillah semua lengkap, semua bagus, ruangnya pun besar. Untuk hospital lamanya sempit sikit, kurang selesa jugalah nak bergerak. Fasa kedua pula dijadual pada 15 September ini, antaranya melibatkan pembukaan wad bersalin, wad kebidanan dan sakit puan serta Dewan Bedah, disusuli fasa ketiga pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekiranya kita nak pastikan beroperasi sepenuhnya dengan semua kelengkapan CT scan, hemodialisis, endoskopi, itu kemungkinan besar pada tahun hadapan lah. Belum pada tahun ini kerana mesin-mesin tersebut memerlukan satu tempoh masa untuk sampai ke sini dari pihak pembekal. Perpindahan memang kita akan dapat selesaikan sebelum tahun hadapan lah. Cuma hemodialisis tu memang masih akan beroperasi di hospital lama sementara menunggu mesin-mesin baru sampai. Hospital Sri Aman 2 ini juga akan mempunyai tambahan 4 kepakaran iaitu pembedahan am, ortopedik atau pakar sakit tulang, pakar bius dan radiologi. 4 kepakaran sedia ada adalah perubatan am, psikiatri, kebidanan dan sakit puan serta pakar kanak-kanak.
Petugas di hospital dengan serba-serbi kelengkapan adalah baharu dan terkini menjadi pembakar semangat kepada petugas untuk terus memberi perkhidmatan terbaik kepada lebih 100,000 penduduk bahagian Sri Aman. So dibanding dengan hospital lama ETD, apabila pindah sini banyak perbezaan lah. Banyak perbezaan, kemudahan, fasiliti lebih banyak lagi lah. Lebih banyak daripada yang lama. InsyaAllah kita akan berusaha dengan lebih baik lagi dengan adanya kepakaran, dengan adanya mesin-mesin yang membantu kita untuk menjalankan tugas kita dengan lebih efisien, lebih cepat dan teratur lagi, insyaAllah. Ya, memang sangat gembira sebab kemudahan dekat sini semuanya lengkap. Jadi memang gembira lah. Memang selama ini memang ditunggu-tunggu untuk berpindah ke hospital baru. Much better, a lot of improvements. The equipment wise, all very well equipped. Oxygen wall, we no longer using the oxygen tank, and the space for the patient between each patient is more space to do the nursing care. Untuk kita nak deliver servis yang baik, kita perlu ada ruang yang sesuai. So bagi saya hospital lama tu memang sudah tidak sesuai lah untuk zaman ini. Lepas tu population pesakit kita pun makin bertambah. Masyarakat di Sri Aman tentu sekali meletakkan harapan yang begitu tinggi agar Hospital Sri Aman 2 ini dapat menyediakan perkhidmatan perubatan serta kesihatan yang cekap dan juga berkesan. Apatah lagi Hospital Sri Aman 2 ini telah menaik taras sebahagian besar fungsi perkhidmatan hospital lama sebagai hub kesihatan dan juga perubatan di bahagian Sri Aman termasuk juga di Betong. Harapan tinggi daripada masyarakat ini tentu sekali wajar sebagaimana indah dan cantiknya bangunan baharu ini. Rosita Ampong, RTM. Baik, Lawas bakal mengeluarkan produk keju berasaskan susu kerbau yang pertama di Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sumagung merangkap ahli Parlimen Lawas berkata stesen kerbau Meragang di Lawas akan dijadikan sebagai pusat pemprosesan keju kerbau. Satu syarikat masuk di Meragang Kerbau, tempat kerbau itu, dia akan buka kilang untuk menjadikan susu kerbau jadi cheese. Jadi pengeluaran itu nanti mungkin kita panggil cheese lawas lah. Kalau cheese lawas orang lain tidak beli nanti susah juga. Ya, kerbau-kerbau di Meragang dan juga dari Baklalan Osmado di Terusan dibawa ke kilang dijadikan cheese. Jadi kita ada pengeluaran cheese kerbau dari Lawas. Beliau berkata ia sebahagian daripada perancangan pembangunan yang dirangka di Lawas selain projek lapangan terbang baharu Lawas dan beberapa lagi. Datuk Henry Su menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian Irau Aco Lun Bawang di dataran Bandar Lawas, Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak, PLBS. Beliau yang juga penaung PLBS menyeru persatuan itu agar dapat mencapai matlamat penubuhan PLBS iaitu menyatu padukan etnik Lun Bawang dan mencapai kesepakatan dalam setiap perkara. Irau Aco Lun Bawang kali ke-35 berlangsung selama 3 hari, bermula semalam sebagai platform menghimpunkan masyarakat Lun Bawang secara keseluruhannya dalam usaha mengangkat adat dan tradisi komuniti itu. Acara dinantikan pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung peringkat akhir yang akan berlangsung malam ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Bu Umar langsung dari Sarawak. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.
Fokus negeri di bawah Bayu, Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi berjaya mewujudkan 69 pusat timbang pembelian sawit seluruh negara dan 27 daripadanya adalah di Sabah. Untuk paparan penuh, kita bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Dia, silakan. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK telah berjaya mewujudkan 69 pusat timbang Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM di seluruh negara, khususnya memudahkan pekebun kecil menjual sawit mereka. Di Sabah sahaja, 27 buah KPSM telah diwujudkan memberi manfaat lebih 2,000 pekebun kecil yang menjadi ahli. Ini adalah kaedah yang memang kementerian bersama Malaysia Palm Oil Board mengusahakan untuk agar penanam sawit kecil ini bergerak sebagai satu kumpulan kluster dan itu dalam kelompok koperasi. Jadi ini memudahkan untuk kementerian dan juga MPOB menguruskan penanam kebun kecil ini. Beliau berkata demikian selepas perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM Kimanis Berhad, Kampung Tandoi, Membakut sempena program jelajah agri komoditi keluarga Malaysia di Membakut. Setiap KPSM diberikan geran pembinaan berjumlah RM200,000 bagi menampung kos penyediaan tapak, pembinaan platform dan pembelian jambatan timbang. Turut berlangsung penyampaian skim insentif integrasi tanaman dengan sawit iaitu insentif tanaman nanas dan pisang, skim insentif integrasi ternakan dengan sawit, skim pembelian jentera SPJ dan skim pembiayaan mudah tanpa faedah SPM dengan nilai keseluruhan RM340,000. Selain itu, 15 pekebun kecil dari daerah papar Membakut, Bin Sulok, Inanam dan Bongawan telah menerima sijil MSPO. Daerah Kiulu berpotensi dimajukan dengan industri koko sekaligus menjadi antara pakej agro pelancongan yang memberi pengalaman unik dan berlainan kepada setiap pelancong. Usaha tersebut boleh diusahakan dengan mencontohi langkah dan konsep agro pelancongan koko yang diusahakan di Selangor dan Perak. Kiulu ini dia memang mempunyai persekitaran yang cantik dan pakej agro pelancongan ini boleh di-package secara bersama dengan produk-produk yang lain seperti water rafting, jungle trekking dan sebagainya, dan tidak mustahil mereka juga boleh duduk di ladang koko di mana kita boleh buat chalet-chalet dikelilingi oleh pokok-pokok. Kita juga boleh menjadikan ia satu produk pengalaman ataupun experience di mana kita menggalakkan pelancong itu sendiri membantu membuat kerja-kerja penuaian biji koko. Harapan saya selepas ini begitu tinggi lah. Timbalan Menteri kita hari ini datang di sini untuk menggalakkan kami tanaman baru. Kami mengharapkanlah peserta-peserta yang lain terus sama dan untuk mempertingkatkan ekonomi keluarga kami lah dan juga peserta yang lain. Bilangan pekebun koko di Kiulu adalah seramai 40 orang dengan jumlah keluasan tanah diusahakan 30 hektar melibatkan peserta program tanaman baharu TB Lembaga Koko Malaysia dengan pengeluaran tertinggi 2,300 kg pada tahun 2019. Daerah Lahad Datu bersedia menganjurkan program-program keagamaan yang lebih besar sekaligus melibatkan golongan agamawan tempatan berkongsi ilmu dan pengetahuan dengan pakar-pakar luar. Antara penganjuran yang dicadangkan adalah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Mungkin yang lebih besar lagi akan diadakan di daerah Lahad Datu. Seperti macam tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah akan diadakan di peringkat Lahad Datu sesuai dengan keadaan di daerah Lahad Datu yang aman, harmoni dan penduduk Islamnya lebih kurang 80% dan sesuai untuk menganjurkan program-program keagamaan di daerah Lahad Datu ini. Lahad Datu sebenarnya memang adalah kawasan yang pertama kedatangan Islam di daerah Lahad Datu. Sudah pasti kita di Lahad Datu mengharapkan Lahad Datu menjadi sebagai satu pusat bandar ala Islamik yang mana menjadi pusat ilmu
Itu yang kita harapkan. Dan kita mengharapkan supaya majlis-majlis agama juga dapat diadakan di daerah Lahadatul sesuai dengan kapasiti penduduk yang majoriti dah masyarakat Islam. Mereka berkata demikian pada majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah di Dewan Tun Mustapha Lahadatul. Sementara itu, ketika ditemui Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Arif mengajak masyarakat agar menjadikan penganjaran peristiwa hijrah sebagai usaha mengubah kepada niat dan amalan yang terpuji selain bermanfaat kepada semua pihak. Ia amat sesuai diterjemahkan melalui tema yang telah dipilih pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Sudah pasti Sabah menjadi contoh yang terbaik dalam keluarga Malaysia dan contoh ini harus kita pertahankan dengan kekuatan perpaduan di kalangan kita, keharmonian di kalangan kita, faham memahami dan hormat menghormati di kalangan kita agar keluarga Malaysia khasnya di Sabah dapat kita realisasikan sebagai nadi kemakmuran negeri dan negara. Titi usang yang menjadi laluan utama penduduk Kampung Semawang Batu 19 Sandakan akan dibaik pulih dan digantikan dengan yang baharu. Komitmen tersebut disuarakan adun dilantik Datuk Suhaimi Nasir dengan Majlis Perbandaran Sandakan sebagai badan pelaksana bagi menjamin keselamatan pengguna titi berkenaan. Majlis Perbandaran Sandakan akan turun memantau dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dihadapi di Kampung Semawang tersebut. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja di Kampung Semawang di Sandakan. Dalam lawatan berkenaan, Datuk Suhaimi turut melawat Surau Kampung Semawang dan Masjid Kampung Garinono Batu 25 dengan menyumbang peralatan untuk keselesaan jemaah. Beliau turut menyantuni Kampung Ulu Dusun bagi melihat sendiri keperluan dan masalah yang dialami penduduk di kawasan berkenaan. Hujung minggu dimanfaatkan sepenuhnya Majlis Perbandaran Sandakan MPS bagi penganjuran riadah dan sosial menerusi program berbasikal Kayuhan Merdeka melibatkan 150 peserta. Selain menghidupkan aktiviti dan suasana perbandaran, program tersebut turut menghimpunkan semula belia untuk kembali meminati sukan dan riadah yang sihat. Program yang beginilah yang kita harapkan, yang kita mahukan supaya Sandakan terus meriah dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat untuk bukan saya untuk golongan belia tetapi masyarakat keseluruhannya. Sambutan yang begitu baik dan semangat yang berkobar-kobar mengibarkan bendera Malaysia, yang itu yang kita sangat mau tengok ya. Jadi objektif kita hari ini untuk bersama-sama cycling hari ini dengan warga Sandakan, 150 orang peserta. Jadi sangat membanggakanlah. Program yang mendapat sokongan dua pengusaha hotel ini menggunakan laluan sejauh 20 km mengelilingi Bandar Sandakan. Peserta dan pengunjung turut dihiburkan dengan aktiviti baska santai. Dijangka penganjuran yang sama akan dibuat sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Baik, sekian dahulu paparan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia ikuti lebih banyak perkembangan dalam negeri dalam berita wilayah bersama Azam Hussein di Angkasa Pura. Silakan Azam. Baik, terima kasih dia langsung dari Sabah. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak sahaja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Orang ramai dinasihatkan mengelak daripada mengunjungi kawasan berisiko berlakunya fenomena kepala air susulan keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Ketua Polis Terengganu Datuk Rahimi Mat Isa berkata ia bagi mengelakkan kejadian seperti berlaku di Latak Ulu Kasar Setiu berulang.
Katanya orang ramai juga perlu menilai tahap risiko sebelum membuat keputusan melakukan aktiviti di air kerana fenomena kepala air boleh menyebabkan impak yang besar. Sebenarnya orang tempatan yang lebih kerap ke tempat-tempat yang bersifat sungai-sungai latar yang di hulu-hulu, kawasan hulu. Jadi bagaimanapun kita akan minta untuk mungkin majlis tempatan masing-masing untuk mewawarkan letakkan papan tanda lebih ataupun penguasaan memaklumkan, dan sekiranya keadaan memerlukan kita mungkin perlu penutupan untuk kawasan-kawasan redah seperti ini untuk sementara waktu ini. Beliau ditemui selepas Majlis Perasmian Produk Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu. Dalam kejadian semalam, lebih 30 pengunjung yang berkelah di Latar Ulu Kasar Setiu terperangkap dalam kejadian kepala air. Kejadian pukul 5 petang itu turut menyebabkan 2 kenderaan dihanyutkan air. Sementara itu, tinjauan RTM di Latar Ulu Kasar Sungai Tong Setiu mendapati fenomena kepala air yang berlaku petang semalam telah pun reda. Pusat rekreasi berkenaan juga masih dikunjungi orang ramai yang melakukan aktiviti riadah seperti biasa. Dalam kejadian petang semalam, 32 mangsa termasuk 13 kanak-kanak dilaporkan selamat. Jabatan Penerangan Japan Kelantan menggerakkan 138 komuniti keluarga Malaysia di seluruh negeri berkenaan. Ini bagi mengadakan pelbagai aktiviti menarik di semua peringkat dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia. Sebanyak 12 program telah disusun pihak dalam menjayakan agenda itu, antaranya Merdeka at Community dan Aktivis at Community. Kita juga mengadakan program di peringkat parlimen yang kita panggil Merdeka at Parlimen, di mana sebahagian besar mengadakan program sambutan ambang kemerdekaan di kawasan masing-masing. Dan kita akan teruskan lagi sambutan seumpama ini sehinggalah ke tarikh terakhir, iaitu 16 September 2022. Pihaknya juga membuka ruang kepada pemimpin setempat, badan bukan kerajaan, pihak swasta dan rakan-rakan strategik Japan untuk bersama menjayakan program yang dirancang. Anggota bomba di seluruh negara bersiap siaga bagi menghadapi banjir dan kejadian kepala air susulan fenomena La Nina serta musim monsun timur laut tahun ini. Berdasarkan maklumat pakar meteorologi, fenomena La Nina yang mempengaruhi curahan dan intensiti hujan ketika ini dijangka berpanjangan sehingga hujung tahun. Musim banjir ini berbagai kemungkinan, termasuklah kepala air dan sebagainya seperti yang berlaku semalam dan beberapa bulan lepas yang melibatkan di kawasan Kedah, kawasan Baling, semalam di kawasan Setiu. Jadi yang penting perkara-perkara ini kita suka nak duga, namun bukan ada agensi-agensi yang boleh melihat kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Jadi bagi bomba, mereka terpaksa bersedia, memang sentiasa bersedia sepanjang tahun. Kita tidak benarkan semua orang ambil cuti, mungkin beberapa persen saja yang kita benarkan kerana mereka perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Jelasnya, pihak bomba juga telah meningkatkan keupayaan logistik dan tenaga kerjanya untuk bertindak balas dengan pantas ketika berlaku bencana. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menyasarkan nilai jualan RM11 juta menjelang hujung tahun ini. Setakat ini, RM7 juta berjaya dikumpulkan hasil jualan usahawan menerusi program yang dilaksana, antaranya jualan terus dari ladang JTDL serta jualan murah keluarga Malaysia JMKM. Kita menyasarkan sehingga hujung tahun nilai jualan kita adalah sebanyak RM11 juta. Dan sehingga kini kita telah pun mencapai nilai jualan oleh usahawan itu sebanyak 7 juta. Dan saya yakin bahawa ianya dapat mencapai lebih daripada sasaran yang telah pun ditetapkan. Dan kita menyasarkan bahawa sebanyak lebih kurang dalam 855 kali operasi untuk jualan terus berladang.
Tambah beliau, program seperti JTDM melibatkan hampir 15,000 usahawan fama dari seluruh negara. Malah fama turut menyasarkan penganjuran 855 operasi jualan menjelang hujung tahun ini. Dua beradik maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Datuk Sulaiman, Menteri, Johor Bahru pukul 1.40 tengah hari tadi. Kedua-dua mangsa, Muhammad Zafran Muhammad Fikri, 3 tahun dan Nurul Hawa Zafira Muhammad Fikri, 2 tahun, ditemui rentung di bilik tidur rumah berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kempas, penolong penguasa bomba Muhammad Rizwan Malik Riven memaklumkan rumah jenis kekal tersebut musnah 60% daripada keseluruhan bangunan. 14 anggota BBP Larkin dihantar ke lokasi kejadian sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan. Pemadaman awal turut dilakukan orang awam sebelum tindakan susulan oleh pihak bomba sehingga api berjaya dipadamkan pada pukul 2.20 petang. Saudara, Kementerian Pengajian Tinggi KPT tidak akan campur tangan dalam siasatan kes pelajar Universiti Malaya UM yang mendakwa hasil penyelidikannya diambil penyelia tanpa kebenaran. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya isu tersebut kepada pengurusan UM serta pihak polis. UM telah membuat laporan polis berkaitan dengan yang TikTok yang viral tersebut, dan saya rasa eloklah kita tunggu laporan daripada polis dan siasatan daripada polis berkaitan perkara berkenaan. Sebab UM dia telah menghantar laporan dan dia menyatakan bahawa dia telah membuat laporan polis berkaitan dengan allegation tersebut. Tambah beliau, pengurusan UM telah menghantar laporan berkaitan kepada kementerian. UM membuat laporan polis susulan video tular mengenai luahan kecewa pelajar dari Yaman yang juga calon ijazah Doktor Falsafah di UM apabila kajiannya diambil pihak universiti tanpa pengetahuannya. Baik, kejayaan Kedah Darul Aman KDAFC meraih 3 mata berharga dengan menundukkan Pening FC 1-0 dalam aksi Liga Super semalam, berjaya mengembalikan semula keyakinan pasukan tersebut selepas bergelut dengan prestasi dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Ini kejayaan pertama Kedah dalam 3 perlawanan terakhir selepas mencatat keputusan seri dengan Sabah serta tewas kepada Seri Pahang dan KL City. Meskipun menang tipis ke atas Pening, ia sudah cukup memuaskan hati pengendali Kedah Adil Syarin Sahak yang gembira dengan kebangkitan anak-anak buahnya di Stadium Darul Aman. Menurut Adil Syarin, penampilan 5 pemain import dalam perlawanan itu juga berjaya meningkatkan prestasi sang Kenari yang kini dianggap sudah lengkap untuk meneruskan momentum kemenangan. Dalam perlawanan itu, Kedah meraih 3 mata berharga menerusi jaringan tunggal penyerang import Ronald Ngah pada minit ke-55. Keputusan itu juga menyaksikan mereka kekal di tangga ke-7 dengan 21 mata. Selepas ini, skuad hijau kuning itu bakal berdepan Melaka United di Stadium Hang Jebat pada 9 September depan. Lebih 3,000 pemilik basikal lipat dijangka akan memeriahkan himpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan 2022 esok. Bakal disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Ia merupakan satu program yang julung kali diadakan bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bertempat di Lanai, Pusat Pelancongan Malaysia Matic Kuala Lumpur, program turut disertai lebih 100 kelab basikal lipat seluruh negara termasuk peserta dari Indonesia, Singapura dan Filipina. Penganjuran program hasil kerjasama kelab basikal lipat Underground Foldies Kuala Lumpur, Kami Budak Lipat, Kelang Foldies, Mini Velo Malaysia dan Gang 16. So harapan kami sebagai koordinator untuk event ni, saya harap kita boleh buat acara ni setiap tahun.
yang mana kita boleh berkumpul, bertukar idea, bersuai kenal dengan lebih rapat lagi. Sebab kita di media sosial ni masing-masing berkawan, masing-masing komen, okey, masing-masing tunjuk basikal masing-masing. Jadi kat sini kita boleh jumpa secara berdepan. Oh inilah engkau kan. So kat sini kita boleh, apa maksud saya, kita boleh rapatkan lagi hubungan di antara pemilik-pemilik basikal. Jadi untuk mereka yang luar sana yang nak berkunjung, yang belum ada basikal, bolehlah datang untuk tengok sendiri, untuk mula menanam minat terhadap basikal ni. Pelbagai aktiviti akan diadakan, antaranya persembahan artis, karaoke dan cabutan bertuah dengan hadiah menarik basikal Carbon Accord Z1 bernilai hampir RM4,000 sebagai hadiah utama. Seramai 30 pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bersama 130 sukarelawan Badan Bukan Kerajaan NGO Humanity First Malaysia turun padang bagi membersihkan ibu kota di malam ambang Hari Kebangsaan. Ia sebagai tanggungjawab sosial bagi mengindahkan Bandaraya Kuala Lumpur sebelum sambutan Hari Kebangsaan diadakan di Dataran Merdeka. Bersama dengan 150 orang members, sama-sama bersama dengan tim saya untuk mengadakan program Cuci at KL ini, di mana kita aktivitinya adalah melibatkan aktiviti blogging, sampah-sampah yang dijana oleh penduduk ataupun publik yang datang. Lokasi yang menjadi tumpuan pembersihan adalah KLCC, Bukit Bintang dan Dataran Merdeka. Pada malam-malam kemerdekaan, malam tahun baru, kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk melahirkan golongan belia yang bersih dan juga dapat menanamkan rasa kecintaan kepada negara. Usaha sama itu turut mendapat penghargaan dari Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah, ketika beliau melakukan tinjauan. Banyak terima kasih kepada pihak NGO yang sama-sama, walaupun waktu ni dah dini hari ni, pagi ni 12.30 malam lebih ni, mereka bersama-sama turun dalam satu pasukan untuk sama-sama membersih Kuala Lumpur dan memberi pertolongan kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk sama-sama memastikan ini satu semangat yang sama-sama ingin menjaga kebersihan bandaraya kita, bandaraya untuk semua ini, bandaraya milik semua ini. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA memperkenalkan slogan domestik baharu Best Way dan video rasmi Langkawi yang lebih moden. Ia usaha strategik bagi tujuan promosi dan penjenamaan untuk pasaran domestik, seterusnya meningkatkan identiti jenama Langkawi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib, inisiatif yang dilaksanakan itu seiring dengan zaman kini selain dapat menarik minat generasi muda. Adanya new tagline ini, kita percaya Langkawi mampu untuk menjadi destinasi pilihan ramai ataupun favorite destination untuk Malaysia. Pada masa yang sama juga kita akan terus mengadakan promosi supaya semakin ramai pelancong-pelancong antarabangsa masuk ke Langkawi. Selain itu, beliau turut yakin sektor pelancongan negara akan pulih dengan lebih cepat dari jangkaan memandangkan banyak negara telah melonggarkan peraturan pelancongan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pembukaan Mata Fair 2022 di Ibu Negara. 30 pelatih Persatuan Orang Buta Malaysia MAB memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-65 dengan menyertai konvoi motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson. Bersama 65 penunggang kelab Route 77 Harley Davidson, mereka teruja berkonvoi sambil membawa jalur gemilang. Laporan Nurul Asmawati Harun. Konvoi kibar jalur gemilang ini berlepas pada pukul 9.30 pagi
dari perkarangan bangunan MAB menuju ke Petaling Jaya dan berpatah balik ke MAB dengan jarak keseluruhan sekitar 15 km. Inisiatif ini bertujuan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan OKU penglihatan selain memberikan pengalaman yang mustahil mereka jayakan sendiri, iaitu membonceng motosikal berkuasa tinggi. Kita pun gembira sebab saya rasa ini pertama kali untuk OKU penglihatan yang akan naik motor berkuasa besar tinggi. Kita pun fikir mesti ada satu inisiatif baru. Satu untuk kesedaran untuk orang awam. OKU penglihatan pun boleh inklusif dengan aktiviti-aktiviti seperti orang biasa. Konvoi menamatkan perjalanan dan kembali semula ke pekarangan bangunan MAB kira-kira pukul 10.30 pagi. Bagi peserta, pastinya ia satu pengalaman mengujakan dan paling bermakna. Kita jangan sangat dilibatkan dalam program-program macam ni kan. Bila kali pertama melibatkan program macam ni tu rasa lebih happy lah. Sebab nampak seolah kita juga terlibat sebagai ahli keluarga Malaysia tu. Pertama kali naik motor besar rasa teruja dan seronok. Harap akan datang ada lagi lah. Yang saya bawa tadi tu, passenger dia memang tak dapat lihat sepenuhnya. Saya rasa happy lah dapat orang kata mencapaikan hasrat dia tu lah. Jadi saya rasa Merdeka ni bermakna lah tahun ni. Ada sumbangan lah saya rasa. Kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan milik semua individu. Jika yang hanya melihat dengan hati dapat menghargai dan mensyukurinya, apatah lagi kita yang dapat melihat betapa indahnya dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Nurul Asmawati Harun, RTM. Institut Sukan Negara ISN akan melakukan imbasan MRI bagi menentukan kecederaan pemain beregu wanita negara Perlitan yang dialami ketika beraksi di pusingan kedua terbuka Jepun Khamis lalu. Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Ahmad Faizal Mat Ramli berkata, imbasan MRI itu akan dilakukan pihaknya selepas Perli tiba dari Jepun dalam tempoh sehari dua lagi. Menurut Ahmad Faizal, setakat ini ISN dimaklumkan bahawa Perli mengalami kecederaan di bahagian lutut dan berkemungkinan bersangkut paut dengan bahagian lain. Justeru pihaknya tidak dapat memastikan sama ada pemain berusia 22 tahun dari kedai itu mengalami kecederaan ligamen cruciate anterior ACL atau sebaliknya kerana ia perlu diperiksa menerusi imbasan MRI. Perli mengalami kecederaan ketika beraksi bersama pasangannya Mtinah menentang lawan dari Korea Selatan, bek Hana Lee Yu Lim dalam saingan berlangsung di Osaka, Jepun. Pasangan negara itu memenangi set pertama 21-13 sebelum Perli mengalami kecederaan selepas melompat melakukan smash semasa mendalui 15-13 di set kedua. Situasi itu menyaksikan mereka tewas 19-21 dan selepas ketinggalan 11-16 di set penentuan, Perli akhirnya mengambil keputusan menarik diri dan meninggalkan gelanggang menggunakan kerusi roda dalam tangisan. Baik saudara, berita wilayah 3 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Azamuli Hussein, dengan itu Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.